Assalamualaikum dan hai semua. Cikgu harap awak semua sihat dan dah bersedia nak belajar sejarah tingkatan 3. Hari ini, kita akan masuk bab 1, kedatangan kuasa barat. Jangan risau ya, cikgu janji cerita ni sangat menarik dan senang je nak faham. Cikgu akan terangkan satu persatu perlahan-lahan. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, pertama sekali, cuba tengok gambar ni. Boleh bayangkan tak betapa sibuknya, betapa meriahnya pelabuhan dekat negara kita dulu. Macam dekat Melaka contohnya. Dulu negara kita ni sangat stabil, aman dan yang paling penting, kaya dengan hasil bumi. Kekayaan ni lah terutamanya dekat pelabuhan-pelabuhan kita yang dah tarik perhatian orang dari tempat yang jauh-jauh untuk datang ke sini. Baiklah, jom kita masuk bahagian pertama. Kita nak tahu apa sebenarnya sebab-sebab paling awal kuasa-kuasa barat ni berlayar datang ke negara kita. Terutamanya pada abad ke-16. Kenapa agaknya ya mereka sanggup datang dari jauh? Sebab yang pertama dan yang paling utama sekali ialah mereka sangat-sangat inginkan barangan mewah yang cuma ada di timur, iaitu di kawasan kita lah. Cuba awak bayangkan macam telefon pintar model terbaru hari ni, kan semua orang nak. Macam itulah keadaan barang-barang dari sini dekat Eropah masa tu. Susah nak dapat dan sangat-sangat mahal. Dan barang mewah yang paling mereka cari-cari tu ialah rempah ratus. Cuba tengok gambar bunga cengkeh dan lada hitam ni. Dulu kan, rempah ratus ni nilainya dah macam emas. Penting sangat. Ia digunakan untuk awet makanan supaya makanan tahan lebih lama dan juga sebagai ubat-ubatan. Jadi, orang Eropah ni nak kuasai sendiri perdagangan rempah supaya mereka boleh dapat untung yang banyak. Selain daripada rempah, ada 3 lagi sebab lain. Yang pertama, mereka perlukan satu pusat pengumpulan barang, kiranya macam sebuah gudang besar, untuk kumpul semua hasil dagangan dari sini sebelum hantar balik ke Eropah. Kedua, kapal-kapal mereka perlukan pelabuhan persinggahan. Yelah, nak berehat, baiki kapal dan ambil bekalan sebelum sambung pelayaran yang jauh tu. Dan yang ketiga, mereka juga ada matlamat untuk menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tempatan. Okey, sekarang kita bergerak ke zaman seterusnya pula. Pada abad ke-17 dan ke-18, ada satu perubahan besar yang berlaku di Eropah. Perubahan ini telah wujudkan sebab-sebab yang baru dan lagi besar untuk mereka datang dan kuasai negara kita. Tengok gambar kilang ni. Di Eropah, terutamanya di Britain, banyak sangat kilang-kilang besar macam ni mula dibina. Zaman ni kita panggil revolusi perindustrian. Mereka mula cipta mesin-mesin yang canggih untuk hasilkan barang dalam jumlah yang sangat banyak dan cepat. Jadi, apa tu revolusi perindustrian? Senang je nak faham. Ringkasnya, ia adalah satu zaman di mana barang-barang tak lagi dibuat guna tangan satu persatu. Sebaliknya, ia dihasilkan dengan sangat cepat dan banyak guna jentera dan mesin di kilang. Senang kan? Soalannya sekarang, apa kaitan kilang-kilang yang jauh dekat Eropah sana tu dengan negara kita dekat sini? Cuba fikir sekejap. Macam mana kilang di Britain boleh jadi sebab mereka datang ke Tanah Melayu? Ini jawapan dia. Kilang-kilang ni ada 2 keperluan utama. Pertama, bahan mentah. Yelah, nak buat barang dekat kilang, mestilah perlukan bahan asas. Contohnya macam biji timah dan getah yang sangat banyak di negara kita. Kedua, pasaran baru. Bila barang dah siap dibuat banyak-banyak, mereka kena jual barang tu. Jadi, mereka nampak negara kita ni sebagai tempat yang sesuai untuk jual barang-barang kilang mereka. Jom kita teruskan lagi perjalanan masa kita ke abad ke-19 dan ke-20. Kalau revolusi perindustrian tu dah jadi sebab besar untuk mereka datang, agaknya apa lagi yang berlaku lepas tu yang buat mereka datang dengan lagi cepat dan lagi ramai? Jom kita tengok. Pada zaman ni, ada beberapa ciptaan baru yang sangat penting. Pertama, kapal wap dan terusan Suez. 2 benda ni dah buat perjalanan dari Eropah ke Asia jadi jauh lebih pendek. Kedua, telegraf. Ini macam WhatsApp zaman dululah, membolehkan mereka hantar arahan dengan sangat pantas. Ketiga, industri kereta. Bila kereta mula jadi popular, mereka perlukan getah yang sangat banyak untuk buat tayar. Dan getah tu banyak di negara kita. Dan akhir sekali, slogan beban orang putih. Ini cuma alasan mereka je. Kononnya mereka datang nak bantu kita jadi moden. Tapi niat sebenar mereka adalah untuk menguasai negara kita. Cuba bayangkan, dengan adanya kapal wap dan terusan Suez, perjalanan yang dulu makan masa berbulan-bulan, sekarang cuma ambil masa beberapa minggu je. Dunia ni seolah-olah jadi makin kecil tau, dan negara kita pun jadi lebih mudah untuk mereka sampai dan ambil hasil bumi kita.
Bila negara kita ni terbukti sangat kaya dengan hasil bumi dan penting untuk perdagangan, maka bermulalah satu perlumbaan. Semua kuasa-kuasa barat mula bersaing, berebut-rebut nak dapatkan bahagian mereka di sini. Macam satu pesta, tapi yang direbutkan tu ialah tanah jajahan. Mari kita tengok peta ni. Kawasan kita di Asia Tenggara ni nampak macam dipotong-potong macam kek kan? Setiap kuasa barat ambil satu bahagian. British mereka ambil Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Belanda pula kuasai kawasan yang sekarang ni Indonesia. Perancis pula ambil Indochina, iaitu Vietnam, Laos dan Kemboja. Manakala Sepanyol menguasai Filipina. Semua orang berebut-rebut nakkan sebahagian daripada kekayaan di rantau ini. Jadi, macam mana mereka berjaya kuasai negara kita? Mereka tak guna satu cara je. Mereka guna macam-macam strategi. Ada yang secara terang-terang guna kekerasan dan ada juga yang guna cara yang lebih licik dan halus. Okey, jom kita tengok senarai strategi yang British guna ni. Mari kita fahamkan satu-satu ya. Manipulasi. Maksudnya mereka putar belit keadaan untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya, melaga-lagakan pembesar. Ugutan. Mereka takut-takutkan pemerintah tempatan dengan kapal perang mereka. Tipu helah. Mereka guna muslihat untuk kelirukan kita. Perjanjian. Mereka buat perjanjian yang selalunya berat sebelah dan merugikan pihak kita. Pakatan. Mereka berpakat dengan satu pihak untuk lawan pihak yang lain. Dan yang terakhir, barulah serangan fizikal atau perang. Nampak tak? British ni lebih suka guna cara licik berbanding berperang secara terbuka. Ini dia perbezaan utama antara strategi British dengan Belanda. Secara ringkasnya, British lebih banyak guna cara-cara licik macam perjanjian dan pakatan, manakala Belanda pula lebih kerap guna serangan fizikal dan peperangan untuk kuasai sesuatu tempat. Walaupun cara berbeza, matlamat mereka tetap sama, iaitu untuk menjajah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung penjelasan untuk bab 1. Sekarang, apa kata kita buat satu ulang kaji ringkas supaya kita lebih ingat apa yang kita dah belajar hari ni. Jom kita imbas kembali jalan ceritanya. Jadi, jom kita tengok balik cerita bab 1 ni. Ia macam satu jalan cerita yang bersambung-sambung tau. Mula-mula, negara kita kaya dan makmur. Kemudian, kekayaan ni, terutamanya rempah, dah tarik minat kuasa barat. Lepas tu, dekat Eropah berlaku revolusi perindustrian, jadi mereka perlukan lagi banyak bahan mentah dari kita dan nak jual barang cilang mereka di sini. Selepas itu, dengan adanya kapal wap dan terusan Suez, perjalanan jadi lebih cepat, jadi mereka datang lagi ramai. Akhirnya, mereka mula berebut-rebut dan guna macam-macam strategi licik untuk kuasai negara kita. Nampak kan? Semuanya saling berkaitan. Sebelum kita habis, cikgu nak tinggalkan satu pesanan ni. Ingat ya, belajar sejarah ni bukan sekadar hafal nama, tarikh dan tempat. Yang lagi penting ialah kita faham jalan ceritanya. Kenapa ia berlaku dan apa kesannya. Dan cikgu sangat yakin kamu semua pasti boleh faham cerita tentang kedatangan kuasa barat ni. Kalau belum faham, jangan risau. Dengar semula penjelasan ni perlahan-lahan. Okey? Cikgu doakan yang terbaik untuk semua. Jumpa lagi.